pergi ke kawasan kedai-kedai ni, dia kena melalui tahu kawasan pokok ni. Tapi bukanlah lalu betul-betul sebelah. Dia kata dia lalu kawasan tu memang nampak kawasan pokok yang dah ditebang ni tadi. Sebatang pokok tu je ditebang. Waktu dia lalu, dia ternampak pada mulanya lah. Dia toleh tu dia kata dia ternampak ada seorang perempuan. Perempuan yang seolah-olah berpakaian serba putih duduk dekat pokok tu dan kemudian rambutnya tutup bahagian muka dan kemudian ada tangan lah. Tangan betul-betul dekat depan muka benda ni sedang menangis. Dia terpandang dekat sebatang pokok pisang ni seperti ada sesuatu tau yang berada di belakang pokok pisang ni. Pada mulanya dia ingat tu batang pisang. Tapi bila dia perhatikan betul-betul, apasal batang pisang ni warna putih? Dia fikir macam tu. Dia pun tenung, benda tu seolah-olah macam keluar daripada belakang pokok pisang ni dan kemudian berbentuk pocong. Gelarkan dalam tu kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah satu dia. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasalah, dalam setiap video-video saya, kita akan dengarkan beberapa kisah seram yang dikirimkan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi, jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom! Aku Story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ni. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Azmi. Yang mana Azmi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan dan juga penampakan yang dia pernah alami ketika dia sedang merewang di sebuah kenduri kahwin yang terletak di rumah neneknya. Azmi nyatakan di dalam kiriman yang mana rumah nenek dia ni terletak di Melaka. Dan beberapa bulan sebelum itu, ahli keluarga telah pun berbincang untuk mengadakan orang kata kenduri kahwin lah, ataupun memilih venue untuk melangsungkan majlis ni di rumah nenek dia, ataupun senang cerita di rumah di kampung dia. Di rumah pula, di kampung dia. Jadi okeylah, menjadi kebiasaan lah kan orang kita, sekiranya kita buat kenduri kahwin dekat kampung, tak guna catering, masak sendiri apa semua, kita perlukan orang untuk merewang. Dan yang biasanya yang rewang adalah orang-orang yang terdekat lah, mungkin penduduk kampung tu ataupun ahli keluarga lah kan, makcik pakcik, adik beradik, sepupu. Dan yang pada waktu tu yang nak melangsungkan perkahwinan ni adalah sepupu rapat si Azmi ni, yang mana dia adalah sebaya. Dia sebaya dengan sepupu dia ni. Jadi dia ni dikategorikan orang kuat jugalah pada waktu tu. Dan sampailah hari yang ditunggu-tunggu, dia pun pulang ke kampung lebih awal. Mungkin awal beberapa hari lah kot, sebab dia kata dia pulang lebih awal. Jadi dia pun berkumpul dan berbincang. Berbincang untuk pengagihan tugas, yang mana Azmi pada waktu tu tugas dia di bahagian belakang rumah. Di bahagian belakang rumah ini dikatakan ada tempat orang memasak dan kemudian tempat untuk mencuci pinggan dan juga cawan. Jadi si Azmi ni kena cuci pinggan lah. Dia bersama dengan dua orang lagi sepupu dia yang bawah dia pada waktu tu.
Umurnya mungkin bawah sikit lah daripada si Azmi ni. Sampailah hari yang ditunggu-tunggu. Dikatakan majlis berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Memang tiada apa-apa gangguan. Cuma gangguan seram ini berlaku pada malam tersebut. Yang mana kenduri kahwin ni dah habis dah. Tapi masih lagi ada ramai saudara mara yang berada di kampung pada waktu tu. Azmi ni dekat belakang dengan 2 orang sepupu dia sedang mencuci pinggan, periuk. Tapi kali ni belakang ramai sikit lah yang tolong sebab yang mana bahagian depan, orang-orang bahagian depan dah tolong bahagian belakang kan. Cuma pada waktu tu jam lebih kurang pukul 11 lebih tau, 11 lebih malam macam tu. Yang mana semua pinggan mangkuk telah pun dicuci. Bila settle je semua, 2 orang sepupu dia ni bangun dan kemudian dia kata, jom pergi depan, dia kata macam tu. Yang mana dia nak ajak untuk smoking lah kan, biasalah. Jadi bila dia ajak tu, si Azmi ni pula dia kata, tak apalah, dia bukannya dia non-smoker lah. Dia bukan perokok. Jadi dia kata dengan sepupu dia, kau pergi lah, tak apalah, jom lah, kalau tak kita duduk-duduk minum air je lah, dia cakap gitu kan. Tapi si Azmi ni tetap memilih untuk duduk dekat belakang je, just dia nak rehat je sebab satu hari dah bekerja ni. Jadi sepupu dia bangun, pergi ke bahagian depan dan kemudian ada saudara mara yang lain dah mula masuk dalam melalui pintu belakang ni. Tinggallah si Azmi ni seorang je. Belakang rumah nenek si Azmi ni dikatakan ada satu tanah yang lapang dan kemudian ditanam banyak pokok pisang, kira kebun pisang lah. Jadi dia kata sambil dia tenung belakang-belakang rumah nenek dia ni kan, dia cakap lama betul dia tak balik kampung. Dia fikir macam tu. Kalau tak kerana kenduri ni, mungkin lagi lama dia tak balik kampung. Dia fikir macam tu. Jadi bila dia toleh, dia tengok ke bahagian kebun pisang ni, dia rasa macam satu perasaan yang tak best. Tiba-tiba muncul. Dan dikatakan juga dalam kiriman ni, ini adalah turning point yang mana gangguan ni boleh berlaku. Bila dia toleh, dia kata, seram betul belakang rumah nenek ni. Dia fikir macam tu kan. Okeylah, tak apa. Dia pun duduk sambil tu dia lap-lap tangan, dia keluarkan phone dia dan kemudian dia tengok phone. Sambil-sambil dia tengok phone, melayan video dan sebagainya, dia terdengar dekat belakang dia seperti ada orang yang sedang berjalan. Yang mana bukan betul-betul belakang dia, dekat kebun tu. Kan kita dengar kadang-kadang macam ada bunyi daun-daun dipijak, macam tu. Mungkin dia kata dia dengar bunyi orang berjalan di belakang dia. Jadi bila dia terdengar benda tu, dia toleh ke bahagian belakang. Apa yang dia nampak? Suasana yang gelap dengan banyak pokok pisang. Itu je lah. Tak apa. Dia pun pandang semula ke depan, tengok phone balik. Kali kedua, dia dengar lagi. Dia dengar lagi seperti ada orang yang berjalan. Tetapi bunyi itu semakin dekat. Menyebabkan kali ni dia toleh ke belakang dengan cepat. Orang kata dia pandang terus ke bahagian belakang. Dia tenung. Dia kata dia tengok memang tak ada apa-apa. Tiba-tiba dalam dia tengah scan ni kan, ada orang ke? Dia terpandang dekat sebatang pokok pisang ni, seperti ada sesuatu tau yang berada di belakang pokok pisang ni. Pada mulanya dia ingat tu batang pisang. Tapi bila dia perhatikan betul-betul, apasal batang pisang ni warna putih? Dia fikir macam tu. Dia pun tenung. Benda tu seolah-olah macam keluar daripada belakang pokok pisang ni dan kemudian berbentuk pocong. Dia tak nampak betul-betul sebiji figure pocong tu. Cuma dia kata bila dia dah nampak je kelibat seolah-olah berkain kafan ni tadi, dia terus bangun daripada kerusi dia, berjalan, tergelincir dia. Dia pada waktu tu pakai slipper kan, dan kemudian bahagian belakang ni mungkin basah, menyebabkan dia agak sedikit tergelincir, jatuh. Bila dia jatuh, dia terlanggarlah besen-besen yang berada di belakang rumah pada waktu tu. Ada beberapa orang saudara dia yang keluar. Dia kata, Mei, kau jatuh ke? Yang gelakkan dia pun ada. Dan dia kata, tolong. Angkat dia terus berjalan, sambil tu dia pandang ke bahagian belakang. Dia pandang ke bahagian belakang. Dan kemudian apabila dia pandang, dia kata memang dia tak nampak dah lah kelibat tu, sebab dia pun pandang sekali imbas je. Dia pun masuk ke bahagian dalam, minum air, langsung dia dah tak keluar pergi belakang lagi dah. Langsung dia dah tak keluar duduk kat belakang. Sampailah keesokan harinya, dia tak cerita dekat sesiapa pun benda ni.
Cuma esoknya dia ceritalah dekat sepupu-sepupu dia apa yang dia kena. Dan kemudian sepupu-sepupu dia semua cakap, yalah biasalah kan, tempat-tempat yang macam tu kebiasaannya memanglah ada. Tapi macam dia cakap dalam kiriman lah, turning point dia apabila dia rasa seram tu. Mungkin benda tu dia dah terasa kan seram kat sini kan. Seramnya tempat ni. Timbullah satu figure-figure yang dia tak sepatutnya nampak. Mungkin itu adalah perasaan. Mungkin itu saya yang cakap, bukan dia cakap mungkin itu adalah satu perasaan dia ke kan, sebab dia dah rasa takut pada waktu tu, ataupun memang benda tu menampakkan diri, iaitu jin lah kan, jin yang menyerupai apa yang dia nampak tadi tu berbentuk pocong tu. Itulah pengalaman seram ringkas gangguan dan juga penampakan. Gangguan yang mana berbunyi seperti ada orang berjalan tadi, dan penampakan yang dinampak di sebalik pokok tu tadi. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita, iaitu Azmi. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua ni. Pengalaman ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Zikri. Yang mana Zikri ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami ketika dia tinggal di sebuah rumah ataupun kuartus kerajaan. Okey, kisah dia berbunyi begini. Dia nyatakan di dalam kiriman yang kisah ni berlaku pada tahun 2012, yang mana umur dia pada waktu itu adalah 26 tahun. Dan si Zikri ni pula berasal daripada Sandakan, Sabah. Daripada zaman dia sekolah sampailah dia berusia 25 tahun, dia memang duduk dekat Sabah. Tapi dalam umur dia 25 tu lah, dia adalah mohon kerja apa semua kan, kerja tetap lah. Dan kemudian dia pergi interview apa semua, dapat kerja kerajaan yang mana sebagai penguat kuasa. Dia tak nyatakan dalam kiriman dia polis ke, dia bomba, dia tak cerita. Dia just kata dia dapat penguat kuasa. Dan kemudian posting dia ataupun tempat dia bertugas adalah di Semenanjung. Pada mulanya dia agak berat jugalah nak pergi sebab tinggalkan kampung dia kan. Tapi disebabkan peluang tak datang banyak kali kan, mungkin ini peluang yang terakhir. Jadi dia grab juga, dia pun laporlah diri kan, pergilah ke Semenanjung. Dan apabila dia lapor diri apa semua, yelah tak ada sedara mara dekat Semenanjung. Bukan senang lah hidup di perantauan ni. Ini dia tulis lah dekat dalam kiriman Jadi dia mulalah cari rumah sewa kan, berdekatan dengan kawasan tempat dia bertugas ni. Tapi rumah sewa dekat situ, rate dia ataupun dia punya rata-rata semuanya mahal lah. Lebih kurang 600-700 macam tu. Kalau tak ada 700 tak payah fikirlah nak sewa rumah ke apa, tak ada. Sewa bilik pun dekat 500 lebih. Saya tak pastilah dia ni dekat mana dia bertugas. Tapi saya rasa mungkin kawasan bandar kot. Betul tak? Kawasan bandar memang agak mahal sikit kan. Tak kisahlah Selangor ke KL ke negeri-negeri lain ke. Tapi pada saya kalau kawasan bandar memang agak mahal. Jadi okeylah, dia kata dia cari-cari tak jumpa. Sebab yelah 700 dengan gaji dia pada waktu tu, pada dia mahal lah, tak cukup kan. Jadi dia pun tanya kawan-kawan, ada tak rumah sewa yang murah-murah kan, yang kawan-kawan dia tahu. Jadi kawan-kawan dia kata ada, tapi jauh, 45 minit kan, sejam baru sampai tempat dia bertugas. So jauh lah, dia pula naik motor. Dia kata tak nak lah, dia nak cari yang dekat-dekat je. Entah macam mana, ialah rezeki tak salah alamat kan. Dia pun jumpa dengan penyelia dia ataupun orang atasan dia lah. Yang mana orang atasan dia ni recommend dia, cubalah mohon quarters. Jadi dia pun kata boleh ke? Boleh, cubalah kan, mana dah tahu rezeki. Memang betul rezeki, dia dapat duduk quarters pada waktu tu. Jadi bila dia dapat dia pun jumpa dengan orang yang menguruskan quarters ni. Dia kata okey, rumahnya sekian-sekian macam ni apa semua. Dia dah pergi tengok, rumah tu agak besar, lebih kurang ada 2 bilik dan kemudian ada 1 bilik air di bahagian luar lah. Jadi dia kata ush, rumah macam ni takkan dia duduk seorang, dia kata kan. Jadi dia tanya dengan yang menguruskan ni, ada tak rumah-rumah ataupun kuartus-kuartus ni yang orang bujang duduk.
Jadi bolehlah dia tumpang kan. 3 orang ke satu rumah tak kisahlah. Tapi kebanyakannya rumah dalam tu semuanya dah berkeluarga. Semua dah berkeluarga. Jadi nak tak nak dia kena duduk juga rumah tu. So okeylah, rumah tu pun telah pun dibaik pulih dan sebagainya. Dia masuk, dia cuci rumah apa semua. Adalah kawan-kawan lain yang membantu. Settle je apa semua, dia pun mulalah orang kata belikan barang-barang yang asas lah. Seperti katil, tilam, lepas tu ada barang-barang dapur sikit, kipas bawah tu. Kipas shilling memang ada dia kata, tapi dia beli juga kipas bawah tu. Dan kemudian dia kata adalah laptop yang dia bawa daripada Sabah. Itu je lah. Dan dia banyak menghabiskan masa dia dekat bilik. Yang mana ruang tamu, dapur, bilik satu lagi kan. Kebanyakannya dia tak guna sangat lah, kosong je. Dan rumah dia ni pun kalau bercakap, berdengung lah boleh dengar. Disebabkan kosong kat bahagian luar ni. Okey. Gangguan yang berlaku kepada si Zikri ni pada saya menarik. Sebab apa saya kata menarik? Dia berbeza dengan kisah-kisah seram yang saya pernah kongsi sebelum ni. Okey. Gangguan yang pertama, gangguan ataupun saya boleh klasifikasikan sebagai momen yang pelik. Berlaku yang mana pada waktu tu dia nak keluar untuk membeli makanan apa semua kan. Dan kemudian dia cari jam tangan dia. Jam tangan dia. Sebab pada waktu tu dia balik kerja, dia kata dia mandi-mandi dulu dan kemudian malam tu baru dia nak keluar. Jadi dia cari jam tangan dia. Sambil-sambil dia cari, dia kata dia tak jumpa dalam bilik, tak jumpa ruang tamu, tak jumpa dapur, tak jumpa. Yalah, ruang tamu dengan dapur paling senang lah dia nak cari kan, sebab tak ada barang. Jadi dalam dia mencari ni, mulut dia bermonolog dengan diri dia sendiri. Bercakap, contohnya ni contoh. Mana jam tangan aku ni? Tadi aku rasa aku letak sini. Macam tu lah dia cakap macam tu kan. Jadi waktu dia cakap, dia mencari ni, tiba-tiba dekat dalam bilik air rumah dia ni, seperti ada bunyi gayung yang jatuh. Gayung yang jatuh menyebabkan dia kata, angin ke? Ataupun ada binatang lah, tikus ke apa kan. Dia pun pergi ke arah bilik air tu, dia buka lampu dan kemudian buka pintu bilik air. Apabila dia buka je pintu, dia kata betul-betul dia perhatikan di sebelah. Dia macam ada satu kolah kecil. Kolah tu taklah besar, dia macam kolah baldi yang tinggi macam tu kan. Tapi semuanya batu. Simen tau. Jadi dia kata dekat tepi tu ada para. Atas para tu ada jam dia. Dekat atas para tu ada jam dia. Pada mulanya dia kata, dekat sini. Dia pun ambil, dia pakai. Dia tak terfikir apa-apa pun. Terus dia jalan keluar untuk pergi beli makanan. Okey, itu momen ataupun benda pelik yang pertama berlaku dalam rumah dia. Yang mana benda pelik yang kedua pula berlaku, yang mana pada waktu tu berlaku dalam bilik dia. Bilik dia, yang mana pada waktu tu dia malam lah juga. Malam dia berada dalam bilik, yang mana dia buka laptop dia apa semua kan. Dia nak tengok movie. Kemudian sambil-sambil dia nak tengok movie ni, dia kata dia seluk beg dia. Seluk beg dia kan. Mana ni? Dia cari pen drive dia. Yang mana pen drive, dalam tu ada movie lah. Dia nak tengok movie dalam tu lah. Dia cari pen drive. Tak jumpa. Dalam beg tak jumpa. Dia kata mana aku letak? Dia fikir macam tu lah. Jadi tengah duduk fikir-fikir sebab nak cari pen drive tu susah juga. Pen drive tu kecil kan. Tengah syok dia tengah cari ni. Dia duduk dekat bahagian lantai tau. Lantai bawah. Bersandar dekat katil dia. Sambil pegang beg waktu tu. Waktu dia tengah cari-cari ni, tiba-tiba dekat bahagian pinggang dia, seolah-olah macam dikatakanlah, ini ditulis dalam kiriman, macam ada satu dawai yang halus cocok dekat bahagian pinggang dia. Sakit lah, betul tak? Rasa macam apa benda tajam ni. Dia pun toleh dekat bawah katil ni, dia nampak ada pen drive dia tu. Pen drive dia tu dekat bawah katil. Tu momen pelik yang kedua. Seperti ada yang memberitahu kat sini. Macam tu lah. Jadi kali kedua ni dia dah mula macam, apa tu kan? Gayung tadi mungkin angin ataupun licin ke kan, dekat tepi tu dia letak, tak betul, jatuh agaknya. Tapi apa benda yang mencocok-cocok ni? Dia tengok tak ada binatang, tak ada apa. Tapi dia jumpa pen drive dia. Kat sini dia dah rasa macam, ada yang tak kena ke dekat rumah ni? Okey, tak apa. Kali ketiga pula, dia kata handphone dia pula. Dia ni memang jenis letak barang lupa agaknya. Dia sebenarnya kisah dia macam ni. Dia duduk dalam bilik, sambil tu dia main telefon.
telefon, layan movie, dan kemudian dia pergi ke bahagian dapur untuk membuat air. Dan kemudian dia letak telefon dia betul-betul dekat atas satu macam para, dekat tepi sinki. Dekat tepi sinki. Dia letak situ, dia pun ambil cawan, dia buat air. Settle dia buat air, dia terus jalan masuk bilik. Jadi sambil dia masuk bilik, dia pun duduk, layan movie, minum air. Dia kata dia cari telefon dia. Mana telefon tadi lah? Mana aku letak telefon ni? Dia kata macam tu kan. Dia pun cari dekat atas katil kan. Kibas-kibas dia punya selimut, tengok bawah. Bantal, semua tak ada. Dan dia kata, alamak, salah letak lagi lah ni. Mana? Aduh, nak telefon tak boleh. Telefon dia tu je lah satu. Tiba-tiba dekat dapur, dia terdengar bunyi sinki air. Sinki air dibuka. Waktu ni meremang bulu roma dia. Meremang bulu roma dia. Sebab apa? Siapa yang buka air kan? Jadi dia kata, mungkin pipe ni rosak. Dia pun bangun, dia keluar daripada bilik, pergi ke bahagian dapur, dan kemudian dia tengok dekat bahagian sinki ni, dia macam ada tempat buka dia tu, just tolak ke tepi macam ni, buka, lepas tu tutup macam ni. Macam tu. Tapi dia punya tempat buka air ni dah ke tepi tau. Macam ada orang yang buka. Kalau dia punya tempat pipe ni tertutup dan kemudian sinki ni tak air dia keluar, mungkin rosak. Tapi ini seolah-olah macam ada orang yang buka air. Dia pandang kat sebelah sinki dia, itulah telefon dia. Ada telefon dia dekat atas para tu. Kali ni dia rasa memang rumah ni macam ada sesuatu lah. Mungkin ada benda yang menghuni ke, dia tak pasti. Dia pun tutup air, dia ambil telefon dia, dan kemudian selang beberapa hari selepas itu, dia jumpa dengan dia punya penyelia ni kan, yang suggest dia untuk pergi masuk dekat ni lah, quarters ni. Dia tanya, tahu tak mana-mana orang pandai? Dia cakap macam tu. Kenapa? Penyelia dia tanya. Sebab dia cakap, rumah ni macam ada sesuatu lah. Kenapa kau kena ganggu ke? Nak kata gangguan tu, gangguan lah. Tapi gangguan tu taklah teruk sampai menghantui dia. Tak ada, dia kata. Tapi banyak benda-benda pelik berlaku lah. Betul tak? Sekali mungkin kebetulan. Yang kali kedua tu, yang kali ketiga tu melibatkan pipe air tu. Tu yang dia rasa memang, ini ada sesuatu yang tak kena. Panggillah orang yang pandai, dipendekkan cerita, baca-baca dalam rumah, dan kemudian orang tu kata memang quarters ni dulu dah lama kosong. Jadi ada benda yang duduk dalam rumah tu. Dan kemudian dia dah keluarkan benda tu, dia dah pagar gaib dekat seluruh rumah. Jadi lepas daripada kejadian itu, ataupun lepas daripada pasang pagar ni, dah tak adalah gangguan-gangguan dia tu. Kalau dia salah letak barang ke apa, memang dia cari, mungkin esok baru jumpa. Macam tu lah. Kalau benda-benda yang kecil kan. Dan dia kata macam menyesal pun ada juga. Kalau benda tu. Ini dia tulis Saya pun tergelak baca kisah ni. Tapi pada saya kisah ni agak misteri jugalah. Dan setiap malam waktu dia nak tidur, selepas pasang pagar dekat rumah dia ni, dia terdengar dekat bahagian pintu, pintu, pada tengah malam seperti ada orang yang ketuk. Tong 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 tong. Macam ada orang yang nak masuk. Apabila dia tengok dekat tingkap, dekat depan pintu memang tak ada apa-apa, dan dia tak layan lah, dia tak layan pun. Dia pun masuk balik dalam bilik dan kemudian baring. Dan kemudian terdengar pula bunyi seperti ada kuku yang ketuk-ketuk dekat bahagian tingkap. Tek 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 tek. Apabila dia tengok, tak ada. Seperti ada yang ketuk ni nak masuk tau. Dia kata dia tak pasti. Dia tak ada bawa apa-apa daripada Sabah ke, dia tak ada bawa benda-benda apa, macam saka ke apa. Dia kata memang tak ada. Mungkin benda tu memang daripada situlah tempat dia. Dan quarters ni pun dikatakan dekat kawasan terpinggir juga, dengan kawasan rumah yang lain. Itu apa yang ditulis lah. Saya pun tak dapat gambarkan dekat mana sebenarnya dia punya quarters ni. Dan itulah pengalaman misteri yang pernah berlaku kepada pengirim kita ni, iaitu Zikri. Kisah seram kita yang ketiga ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Syah. Yang mana Syah ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram
yang dia pernah alami ketika dia bekerja sebagai pemandu van kilang. Van pekerja tahu, van warna biru tu kan, yang bawa pekerja ulang alik kerja tu. Itulah dia. Dan kisah ni berlaku, saya tak pasti bila, dia tak nyatakan lah spesifik masa ataupun tahun bila berlaku. Cuma dia nyatakan dalam kiriman yang dia ni tinggal di area Sekincan, dan dia bawa van kilang ni hampir 5 tahun. Hampir dia kira tu bisnes dia lah. Dan dia memang ada satu van, dan kebiasaannya dia akan keluar rumah awal pagi untuk ambil pekerja-pekerja ni semua untuk bawa ke kilang. Dan kemudian nanti malam mungkin dalam pukul 12 baru dia sampai rumah setelah dia ambil semua pekerja, hantar pulang ke rumah. Macam tu. Dan dia bukan pergi ke rumah-rumah, tak. Rumah seorang tak lah. Cuma dia turunkan dekat macam checkpoint. Okey, kat kawasan ni dia turunkan kat sini. Semua sekali lebih kurang ada 5 checkpoint macam tu. Okey. Pada hari kejadian seram ini berlaku, memang daripada awal pagi tu tak ada apa-apa gangguan lah. Cuma berlaku ketika dia mengambil para pekerja ni untuk hantar semula pulang ke rumah. Yang mana pada waktu tu dia pun ambil pekerja daripada kilang, dia tunggu kan pekerja-pekerja ni keluar, masuk ke dalam van, dan kemudian dia mulakan perjalanan. Turun di perhentian yang pertama. Ada beberapa orang yang turun. Dan kemudian sampailah ke bahagian perhentian yang seterusnya, iaitu kedua. Perhentian yang kedua ni ada lagi yang turun. Ketiga pun sama. Yang mana keempat, bila turun je yang keempat ni, perhentian yang keempat ni, yang dalam van dia tinggal hanyalah 2 orang saja. Jadi dia pun mulakan teruskan juga perjalanan sampai ke perhentian yang kelima. Dia kata okey, dah sampai. Alright. Budak ni pun buka lah van, pintu van ni kan, buka pintu van, dia pun mula turun. Apabila dia turun, si Syah ni pelik. Dia kata, mana seorang lagi? Dia cakap macam tu. Dan budak ni, dia cakap, seorang lagi? Siapa bang? Dia kata macam tu. Tadi dekat belakang ada seorang lagi kan? Awak duduk depan, belakang ada seorang lagi kan? Belakang? Tak adalah, saya je lah yang tinggal bang. Saya orang last. Dia kata macam tu. Ya ke? Ya betul. Abang nampak apa ni? Dia cakap macam tu. Budak ni cakap dia. Bila budak ni cakap macam tu, dia terus rasa macam takut lah. Takut. Lepas tu meremang bulu roma dia. Meremang tu mungkin disebabkan perasaan takut dia tu je lah. Jadi dia kata, okey lah, tak apalah. Budak tu pun tutup pintu van, terus berjalan pergi ke arah rumah dia. Yang si Syah ni tercegat lagi kat situ. Dia masih kat dalam van, dia tengok dekat cermin pandang belakang memang tak ada apa-apa. Dia toleh belakang pun memang tak ada apa-apa. Dia kata, okey, aku salah nampak ni. Sebab waktu dekat perhentian yang keempat tadi, waktu semua dah turun, tinggal 2 orang je. Dia nampak ada 2 orang je. Dekat belakang dia ada seorang, dan kemudian dekat bahagian belakang sekali ada seorang. Yang mana macam staff lah, pakai baju staff, baju kilang tu. Tapi rambut panjang. Dia tak nampak muka. Okey, tak apa. Kali ni dia kata, okey lah. Balik teruslah kan. Dia pun dah tak sedap hati. Dia pun mulakan perjalanan untuk balik ke rumah dia. Daripada perhentian yang terakhir ni ke rumah dia memang tak berapa jauh. Tapi dalam keadaan dia takut pada waktu tu, dia rasa perjalanan tu agak lama lah. Dia pun bawa. Tiba-tiba dia terdengar daripada belakang seperti ada suara yang mengatakan begini. Abang hantar saya balik boleh? Macam tu. Waktu ni dia kata dia terus tekan clutch, tekan brake, berhenti dia kat tengah jalan. Nasib baik belakang tak ada kereta, dia kata. Dia toleh belakang, dia kata memang tak ada apa-apa. Tak ada orang, tapi dia memang dengar suara tu. Waktu ni dia kata Astaghfirullahalazim. Dia kata, dia pandang depan kan, pandang steering dia. Astaghfirullahalazim. Dia kata perasaan dia fikir macam tu. Dia dah takut dah ni. Lepas tu waktu dia istighfar, dia dengar lagi sekali. Abang hantar saya boleh? Tapi kali ni suara tu seolah-olah macam garau. Dia toleh, kali ni dia tak toleh belakang. Dia tengok dekat cermin pandang belakang, ada satu susuk tubuh yang dia nampak tadi, berbaju ataupun berpakaian kilang, berambut panjang, tapi kali ni duduk di kerusi paling depan dekat belakang ni. Waktu ni dia kata dia keluar daripada pintu, dia keluar daripada van ni, terus pergi dekat tingkap belakang tengok. Memang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dan kemudian dia masuk balik dalam
van, dia mulakan perjalanan. Dalam masa yang sama mulut dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, dia azan. Tapi bukanlah azan yang ni lah kan, azan dalam keadaan nak cepat tadi kan. Azan berulang-ulang kali. Mujurlah selepas dia azan tu, sampailah ke rumah, dia kata memang tak ada apa-apa lagi gangguan suara ataupun penampakan, tak ada. Sesampai je dia dekat rumah, dia terus cuci kaki, dia masuk dalam rumah. Memang muka dia tak pastilah macam mana, tapi orang rumah dia perasan. Abang okey ke? Kenapa muka abang macam ni? Macam tu. Jadi si Syahna kata, kenapa? Muka abang kenapa? Kenapa muka abang pucat ni? Dia cakap macam tu. Terus Syahna kata, tak ada apa-apa. Dia tutup pintu grill kan, grill depan pintu dia ni. Dia tutup, dia kunci, dia tutup pintu kayu. Terus dia masuk mandi, pergi mandi apa semua. Lepas dia mandi, memang dia tak cerita dekat isteri dia lah apa yang berlaku. Kisah gangguan ni dia simpan sendirilah. Dan dia kongsikan dengan kita. Kira kita beruntung lah kan dengar kisah daripada si Syah ni. Tapi itulah, saya rasa jelmaan lah kan. Itu adalah jin dan juga syaitan yang cuba untuk menakut-nakutkan si Syah ni. Sebab Syah ni kata dia bawa van 5 tahun kan, 5 tahun. Mungkin ada gangguan lain yang dia tak cerita dalam kiriman, tapi ini adalah salah satu gangguan yang dia pernah alami. Dan pada saya gangguan ini menyeramkan lah. Sebab apa? Dia nampak 2 kali. Pertama dia nampak benda tu kat belakang. Kedua dia pandang betul-betul dekat belakang dia. Siapa tak terkejut, betul tak? Tapi itulah, jangan terlalu taksub. Ingat, mungkin cerita ni dibuat-buat, mungkin juga kisah ni benar-benar berlaku. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Syah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman seram ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Wan. Yang mana Wan ni adalah seorang perempuan. Dinyatakan di dalam kiriman dia adalah seorang perempuan. Dan Wan ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia bercuti ke Indonesia. Yang mana pada waktu tu usia dia baru lingkungan 6 ataupun 7 tahun macam tu. Dia pergi bercuti ni bersama dengan parents dia lah, mak ayah dia, ke Makassar. Makassar ni satu tempat di Indonesia lah. Yang mana tempat dia pergi ni dikatakan adalah kawasan-kawasan perkampungan dan kemudian adalah pantai dan sebagainya. Kira cantik, kawasan ni memang cantik. Jadi dia pun berjalan, dia pergi ke sana kan, duduk dekat satu macam chalet macam tu. Dan berdekatan dengan kawasan chalet dia ni, yang mana chalet dia dekat dengan kawasan pantai lah, ada satu pokok tau, yang dia nak highlight dalam dia punya pengalaman ni lah. Ada satu pokok yang memang besar, tak jauh daripada kawasan chalet dia ni. Sampaikan dia kata dia lalu dekat situ, dia kata besarnya. Mak ayah dia pun cakap, besarnya bang pokok ni, kira memang besar pokok tu. Dan pokok ni sekiranya tumbang lah, memang himpap lah. Dekat kawasan situ ada chalet-chalet tu memang habis lah. Sebab dia kata besar pokok tu mungkin satu peluk orang dewasa kot. Dia cakap itu apa yang diingat lah, sebab kisah ni pun berlaku dah lama kan. Waktu tu dia usia 6-7 tahun macam tu. Jadi dia pun kata dia pergi chalet semua memang cantik. Kira kenangan manis lah. Dia duduk dekat sana lebih kurang 3 hari 2 malam macam tu. Dan apabila dia sampai kat sana, dia kata memang kawasan pokok ni telah pun macam dikepung tau. Dikepung dengan tali-tali kuning. Jadi bila pada mulanya dia tak tahu apa, tapi pada hari yang kedua dia berada di sana, dikatakan pokok tu telah pun perlahan-lahan ditebang tau. Potong sikit. Sampailah yang tinggal hanyalah tapak dia saja. Yang mana akar sampai dahan yang bawah ni, yang besar ni, dicantas kat situ. Kira kosong lah pokok tu sampai situ je. Jadi okey lah, dia pun just mungkin untuk keselamatan lah. Dia fikir pada waktu tu mungkin untuk keselamatan. Jadi okey, benda tu tak ada apa-apa gangguan pada dia.
Cuma gangguan ni berlaku pada satu malam. Yang mana selepas saja pokok ni ditebang, okey, waktu tu malam tau, dia keluar dengan parents dia untuk pergi berjalan-jalan di sekitar pantai. Sebab dekat pantai tu adalah orang macam gerai-gerai makan kan, yang ada lampu-lampu cantik lah. Kira dia nak pergi ke kawasan kedai-kedai ni, dia kena melalui tahu kawasan pokok ni. Tapi bukanlah lalu betul-betul sebelah. Dia kata dia lalu kawasan tu memang nampak kawasan pokok yang dah ditebang ni tadi. Sebatang pokok tu je ditebang. Waktu dia lalu, dia ternampak pada mulanya lah. Dia tulis tu, dia kata dia ternampak ada seorang perempuan. Perempuan yang seolah-olah berpakaian serba putih, duduk dekat pokok tu, dan kemudian rambutnya tutup bahagian muka, dan kemudian ada tangan tau. Tangan betul-betul dekat depan muka benda ni, sedang menangis. Sedang menangis. Jadi bila dia nampak kan, Mama, kenapa kakak tu nangis? Dia tanya dengan mak dia. Yang mak dia kata, kakak mana? Mana kakak mana nangis? Dia kata macam tu. Mak dia ingatkan mungkinlah ada budak yang menangis ke apa kan. Mak dia sore-sore tak ada. Jadi mak dia tanya juga, mana Wan? Tak ada pun. Adalah tu, dekat pokok yang kena potong tu. Waktu ni mak dia terus macam genggam. Dia perasan mak dia genggam tangan dia, tarik dia tahu macam nak jalan cepat. Lepas tu mak dia cuit bapak dia. Bang, jalan cepat sikit bang, jalan cepat sikit. Kenapa? Jom. Dia macam nak cepat tau, mak dia nak cepat. Jadi bila sampai kedai makan apa semua, dia dengarlah perbualan antara mak dia dengan ayah dia. Tadi anak kita kata, Wan ni cakap dia nampak ada orang perempuan menangis dekat pokok yang kena potong tu. Dia cakap macam tu. Jadi ayah kepada Wan ni macam, betul ke? Dia salah nampak kot, budak kan. Tak apa yang dia nampak betul ke tidak kita pun tak tahu. Tak bang, saya pun bila dia cakap macam tu meremang ulu rumah saya. Dah lah, awak tak payah fikir lah kan. Ini antara perbualan mak ayah dia lah. Jadi bila selesai je makan apa semua, dia berjalan semula untuk balik ke chalet dia. Waktu dia nak balik ke chalet ni, dia kata dia nampak lagi perempuan tu sedang menangis, duduk dekat pokok tu. Duduk kat pokok tu. Jadi dia sekali lagi dia pandang mak dia. Mama, shh, mak dia cakap, jangan cakap apa-apa. Okey. Dia pun diam lah. Balik semula ke chalet. Malam tu, waktu dia nak tidur, dia dengar dekat bahagian luar chalet ni, bunyi perempuan yang menangis seolah-olah merintih. Suara tu kuat, macam dekat dengan chalet dia. Jadi dia pun macam tak boleh tidur lah malam tu kan. Sampaikan ada satu waktu tu dia menangis sebab dia takutkan bunyi suara tu. Sebab suara tu pada mulanya okey je, tapi lama kelamaan macam menyeramkan kan. Dan pada hari ketiga, yang mana waktu dia orang nak check out keluar daripada chalet ni, dekat kawasan pokok ni ada orang berhimpun tau. Macam ada sekumpulan sekumpulan lah orang, ada lelaki ada perempuan, yang mana penduduk setempat berkumpul. Macam marah lah dekat orang yang potong pokok ni kan. Ada mungkin orang macam kita, mungkin majlis perbandaran macam tu lah kot. Ada dua orang lelaki yang berpakaian seolah-olah macam pekerja kontrak kena marah dengan penduduk. Yang mana penduduk ni semua cakap lah, kenapa potong pokok ni, tak boleh potong pokok ni, habis orang kampung ni kena ganggu apa semua. Tapi benda ni berlaku sekejap lah. Dia pun terus kemas-kemas, bawa barang, terus balik kan. Dan dia pun tak tahu apa yang berlaku selepas itu dekat kampung tu, dia tak tahu. Cuma mungkin apa yang Wan tulis dalam kiriman lah, pokok tu mungkin berpenunggu. Disebabkan itu waktu dia potong tu, mungkin itulah yang tinggal dekat pokok tu ke, dia pun tak pasti. Tapi lah mata dia, ialah budak kan, tapi 6-7 tahun dah boleh bercakap tu. Biasa orang kata kalau budak dia boleh nampak sampai dia boleh bercakap, dia dah tak nampak dah, hijab dia dah tertutup. Tapi Wan ni masih boleh ternampak. Mungkin Wan yang sedang menonton video saya ni, mungkin boleh cubalah pergi kat orang pandai kan. Sebab yang saya tahulah, ini apa yang saya dengar daripada ceramah dan sebagainya. Sekiranya kita ternampak benda-benda ni, kita mudah nampak, mungkin itu secara kebetulan, perasaan mungkin. Dan ada dua kategori. Yang pertama, ada jin dalam badan dia, dalam badan orang yang boleh nampak ni. Sebab hanya jin je yang boleh nampak bangsa dia sendiri.
ataupun dia disihir lah. Itu antara dua lah. Ini apa yang saya dengar dalam ceramah lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, saya sarankan tanyalah dengan orang yang lebih arif tentang perkara ni. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Wan. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan ingin berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya dan anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.